Lulus negeri di bawah Bayu. Jumlah penduduk terjejas banjir keseluruhan catat penurunan. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Setakat pukul 4 petang, jumlah penduduk terjejas banjir dilaporkan berlaku penurunan kepada 2,639 penduduk melibatkan 927 keluarga di 19 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Lahadatu. Semua 12 PPS di Kota Marudu dan sebuah PPS di Tawau telah ditutup pukul 2 petang, manakala 2 PPS di Telupit juga ditutup sejak pukul 10 pagi tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah dalam kenyataan memaklumkan daerah Pitas kekal dengan 2,168 penduduk daripada 798 keluarga ditempatkan di 9 PPS. Sementara itu, di Paitan turut dilaporkan penurunan dengan 429 penduduk daripada 119 keluarga ditempatkan di 9 PPS. Bagi daerah Lahadatu pula mengalami sedikit peningkatan kepada 42 penduduk dipindahkan daripada 10 keluarga di PPS Pusat Latihan Vokasional Lahadatu. Pada ketika ini di Kota Marudu, kerja-kerja membantu penduduk untuk kembali ke kediaman masing-masing masih berlangsung setelah Jawatankuasa Bencana Daerah memberikan kebenaran sejak pukul 2 petang tadi. Gambaran lanjut terus sahaja bersama Serina Olivia Chong di lokasi. Serina? Baik, terima kasih Rita. Ya, memang betul penduduk yang berada di PPS telah dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing ketika ini. Dan proses pemindahan yang anda lihat di belakang kami sekarang adalah penduduk daripada PPS Dewan Paroki Saint Teresa Kota Marudu membabitkan seramai 406 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di sini dari 5 kampung, antaranya Kampung Gorontung, Kampung Ongkilan dan Kampung Korongkom. Seperti yang anda dapat lihat juga, pelbagai agensi keselamatan seperti ATM, Bomba, PDRM, PGA dan APM terlibat membantu para penduduk mengangkat barangan mereka ke kenderaan yang telah disediakan dalam proses pemindahan ini. Saya juga dimaklumkan para penduduk ini akan dihantar terus ke rumah mereka oleh pasukan anggota keselamatan kita. Kita harapkan kesemua penduduk selamat pulang ke rumah masing-masing. Baiklah Rita, sekian laporan yang kami dapat bawakan daripada Kota Marudu. Baik, Serina. Dari Kota Marudu, kita beralih pula meninjau situasi banjir di Pitas. Difahamkan cuaca baik 2 hari ini membantu mempercepatkan banjir surut, membolehkan penduduk untuk kembali ke kediaman masing-masing. Wartawan Gabriel Michaelstown di lokasi ada perinciannya. Baik, perkembangan banjir di daerah Pitas. Setakat ini jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di 9 buah pusat pemindahan sementara kekal iaitu sebanyak 2,168 orang yang melibatkan 798 ketua isi rumah. Baik, untuk mengetahui perincian terkini, bersama saya Pegawai Daerah Pitas Tuan Nahalan Haji Meduna. Selamat petang Tuan. Ya, selamat petang. Baik Tuan, boleh beri perincian mengenai perkembangan terkini banjir di Pitas? Ya, pada hari ini keadaan banjir di daerah Pitas sudah pun pulih sepenuhnya berbanding hari sebelumnya. Jadi paras air telah pun turun. Sebelum ini paras berbahaya sehingga 5 meter telah pun turun ke keadaan yang selamatlah. Jadi itu perkembangan terkini. Tuan, setakat ini apa bentuk bantuan yang telah diberikan dan apa cabaran yang dihadapi dalam mengagihkan bantuan ini? Ya, setakat ini bantuan yang telah kita edarkan ialah pembagian bakul-bakul makanan ke kawasan-kawasan kampung yang terjejas dan juga pemberian wang ihsan lah kepada mangsa-mangsa yang berada di PPS. Jadi baru sebentar tadi diberikan wang ihsan RM1,000 kepada tiap-tiap mangsa yang berada di PPS. Jadi pertama ini 100 orang dan akan kita agihkan lagi bantuan yang samalah
Jadi cabaran dalam kami mengagihkan bantuan ini ialah bagaimana kami untuk sampai ke lokasi-lokasi yang telah pun rosak akibat banjir. Perhubungan memang susah sedikitlah. Kawasan-kawasan yang terjejas itu ada jalan raya yang rosak, ada jembatan yang runtuh, dan ini menyukarkan kita untuk sampai ke lokasi-lokasi kampung-kampung yang terlibat dalam bencana di daerah Pitas. Tuan, adakah mana-mana PPS yang telah ditutup setakat ini? Ya, setakat ini pada hari ini ya PPS belum kita tutup, tetapi memandangkan keadaan sudah pulih sepenuhnya bencana di daerah Pitas, jadi kita akan menutup petang ini semua PPS di daerah Pitas ini. Ya, itu saja. Tuan, terima kasih atas perincian tadi. Baik, setakat ini saja dahulu perkembangan banjir di daerah Pitas. Teruskan bersama kami untuk berita terkini. Baik, terima kasih Gabriel. Pelbagai aspek akan diambil kira bagi membolehkan pengoperasian Pusat Pemindahan Sementara PPS untuk menjadi lebih baik, teratur dan cepat. Penambahbaikan ini bagi membolehkan penduduk yang terkesan banjir ditempatkan di kawasan yang lebih selesa dan selamat melalui kaedah terancang dan terkini. Tinjauan ini bertujuan untuk kita melihat bagaimana pelaksanaan operasi pengurusan bencana di peringkat daerah dan apa bentuk penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. Namun apabila bukan kawasan sekolah, wujudnya isu-isu tertentu, prasarana di balai-balai raya contohnya, tandas-tandas yang tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat. Beliau berkata demikian di salah sebuah pusat pemindahan sementara banjir PPS di Dewan SMK Tandik, Kota Marudu. Menurutnya, antara isu yang diberi perhatian adalah PPS khusus di kawasan hotspot dengan kelengkapan asas seperti dapur dan tandas serta pengenalan teknologi makanan retort atau steril kepada penduduk di PPS. Turut diberi tumpuan adalah penyelarasan operasi pentadbiran dan pengurusan secara holistik melibatkan pelbagai agensi dan jabatan selain penyaluran maklumat dan laporan yang lebih cepat. Jelasnya lagi, terdapat PPS menggunakan prasarana sekolah sekaligus mengganggu operasi dan kelancaran aktiviti sekolah tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Kita kembali ke Angkasa Peri bersama Sahih. Silakan.